Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan rahmatnya di atas pertemuan ini, dan terima kasih daripada pihak kami kerana kesudian anda semuanya setia bersama dengan kami bagi rancangan e-hadith yang dianjurkan oleh Pergas secara langsung daripada Paradise at Pergas. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan hadis yang baru, iaitu hadis kita yang ke-13. Hadis kita pada malam ini tajuknya agak menarik, iaitu Aku Mencintaimu Kerana Allah. Pada malam ini, hadis yang ringkas yang akan saya bacakan menyentuh tentang kasih sayang yang dianjurkan dalam agama Islam. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini, Abu Hamzah iaitu Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Baginda berpesan kepada kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ringkas dan padat. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Okey, ada beberapa perkara ataupun poin-poin penting di sini yang boleh kita lihat. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kesempurnaan iman. Seseorang yang beriman kepada Allah dilihat memiliki keimanan yang sempurna apabila dia mengasihi saudaranya. Namun, dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, mereka yang tidak mengasihi saudaranya dilihat sebagai orang yang tidak memiliki kesempurnaan iman. Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan kita mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, yang disebut oleh Nabi SAW itu tadi? Okey. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada perbincangan yang saya sebutkan itu tadi, kita lihat secara umumnya tentang hadis ini, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, iaitu umat baginda SAW, tentang kasih sayang, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai antara satu dan lain. Ini menunjukkan bahawa agama Islam ini hadir kepada kita, tujuannya ialah untuk menyebarkan kasih sayang, bukan menjadi sebuah agama yang menimbulkan permusuhan. Saya ingin kongsikan tadi pagi saya pulang daripada mengajar di Masjid Darul Kufran. Saya naik Grab. Pemandu Grab ini seorang yang beragama Kristian. Dia tanya saya, kami berbual dalam bahasa Inggeris lah ya, tapi tak mengapalah, saya terjemahkan teruslah dalam bahasa Melayu di sini. Dia tanya saya, awak daripada mana? Kan? Sebab pada masa tu saya naik di Tampines Hub. Jadi saya kata saya daripada masjid, datang ke sini nak beli makanan sikit lah untuk keluarga saya. Saya kata, oh awak daripada masjid, maknanya awak daripada tempat yang baik. Dia kata begini kepada saya, satu perkataan yang amat menarik yang saya rasa tersentuh. Dia kata, bagi saya agama Islam ni adalah agama yang benar-benar menenangkan.
Nampak dia guna ayat tu, benar-benar menenangkan. Agama Islam menurut pada pendapat dia tidak pernah mengajarkan tentang permusuhan. Agama Islam bagi dia, dia kata dia tak melihat pun agama Islam ni sebagai agama yang mengajar kepada kekasaran, terorisme contohnya. Dia kata jika seseorang penganut agama tu dia memahami tentang agama Islam tu, bagi dia agama ini adalah agama yang mengajarkan tentang ketenangan, keharmonian, berbanding daripada agama-agama lain. Itu dia kata kepada saya. Saya kata kepada dia, terima kasih. Saya kata terima kasih kerana anda mengatakan begitulah tentang agama saya. Tapi dia kata itu betul. Apa yang saya lihat bila seseorang itu dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia menjadi seorang yang beragama dan dia mengamalkan agama Islam itu dengan baik, dia kata apa yang dia lihat, orang itu adalah orang yang benar-benar tenang. Kerana orang ini dia meletakkan diri dia sebagai hamba, kemudian dia meletakkan sesuatu yang lebih tinggi di atas dia, iaitu Tuhan. Dan saya kata, Masya Allah, ini non-Muslim ya. Bila dia berkata begitu tentang agama ini, benarlah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bahawa kita ini dalam kehidupan, tujuan agama Islam ini ialah nak mengajarkan kepada kita supaya saling berkasih sayang. Tidak ada satu pun di dalam agama ini yang cuba untuk trigger kita ya, ataupun cuba untuk menarik kita ini agar masuk kepada satu keadaan yang memusuhi orang lain. Sebab itu Nabi SAW, kita sesama Muslim di sini, Nabi ingatkan kepada kita itu tadi. Kalau kalian tidak jadi orang yang mengasihi saudara kalian, maaf ya, kalian ini dilihat sebagai orang yang tidak memiliki kesempurnaan iman. Maka jelas di situ agama ini hadir untuk memberikan ataupun mengajarkan kepada kita bagaimana seorang penganut agama Islam dia perlu belajar untuk mengasihi orang lain, bukan sahaja mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu bila kita melihat kembali lipatan sejarah pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi sampai ke Yathrib, sebelum Madinah dipanggil Yathrib tempat itu. Ketika Nabi sampai di sana, Nabi bukan semata-mata membina masjid sebagai perkara pertama yang Nabi SAW lakukan. Tetapi antara perkara yang Nabi SAW lakukan pada waktu itu ialah al-mu'akhah, iaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Mengapa sedemikian? Bukan kita kata semata-mata kerana orang muhajirin ini datang sehelai sepinggang, tak ada apa-apa sehingga mereka perlu dipersaudarakan dengan orang-orang ansar. Bukan itu sahaja. Bayangkan jika adanya masjid tetapi masing-masing buat hal masing-masing. Apa gunanya kita mendirikan masjid? Betul tidak? Masjid itu didirikan sebagai sebuah tempat untuk menghubungkan, mengumpulkan insan-insan yang beriman kepada Allah dengan penuh kasih sayang. Sebab itu bila Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, kita dapati mereka ini bersama-sama berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan penuh kasih sayang, solat berjemaah. Mereka menyelesaikan banyak isu di Madinah, banyak juga isu dengan pihak musuh secara bersama. Apa kuncinya? Kasih sayang. Dan itu adalah tanda orang yang beriman. Maka sebab itu di sini, agama Islam ini bila dia mengajarkan kepada kita dengan kasih sayang, dia menunjukkan bahawa ia memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan kepada masyarakat sekeliling. Cuba kita bayangkan, setiap daripada diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita memiliki rasa kasih sayang kepada saudara kita. Contoh, kita ada 10 orang di dalam satu conference room lah kita kata. Kalau dalam conference room ini semua ke-10-10-nya adalah seorang Muslim yang amat prihatin kepada saudaranya, yang amat sayang kepada saudaranya, kita dapati pada waktu itu ianya memberikan kemaslahatan yang amat besar.
Kerana setiap daripada mereka tidak ada pun yang akan rasa tersisih. Setiap daripada mereka akan ada pada diri mereka hanyalah kebahagiaan. Kerana apa? Setiap di antara mereka itu adalah insan-insan yang mementingkan saudaranya. Kita nak minum air contohnya, kita nampak kawan kita tak ada air, takkan kita biarkan saja, betul tak? Teman yang seorang kata, dia tak ada air lah, nak air tak? Dia ambilkan air. Ini namanya kita lihat berlaku kasih sayang antara kita dan teman kita. Kita tak lihat kawan kita tak ada air tu, kita buat bodoh dono, tak ada air, biar pandai-pandai ambil sendiri. Kita tak gitu kan. Kalau kita ni dengan kawan-kawan kita duduk sama-sama, kita nampak kawan kita tak ada makanan, nampak kawan kita tak ada air, atau kita nampak tempat dia kotor, kita tak biarkan. Kita mungkin ambil tisu, kita lapkan tempat kawan kita, satu meja kita lap, kerana kita prihatin kepada teman kita tersebut. Ini bukti bahawa kita adalah orang yang beriman. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita, yang memberikan kemaslahatan kebahagiaan kepada masyarakat sekeliling itu tadi. Dan seterusnya, bila terjadilah keadaan yang sedemikian, kasih sayang ia menjadikan setiap insan saling bantu-membantu dan melindungi antara satu dan yang lain. Kita akan jadi seorang Muslim, seorang Muslimah yang bersedia untuk membantu teman kita. Tidak kira sama ada dia dalam keadaan yang sukar ataupun dalam keadaan yang senang. Kita, bila kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita diajar bukan hanya semata-mata berada dengan teman kita dalam keadaan yang senang, tetapi kita juga perlu berada bersamanya dalam keadaan yang sukar. Inilah yang kita panggil sebagai kecintaan ataupun kasih sayang sesama saudara Muslim. Okey, baik. Berikutnya, bila Nabi SAW menyebutkan la yu'minu, tidaklah sempurna keimanan seseorang, sehingga dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita belajar dalam hadis ini bahawa keimanan bukan hanya percaya tentang Allah dalam hati. Mungkin ramai antara kita yang rasa iman ini semata-mata tentang kita percaya Allah itu Maha Esa. Mungkin ramai antara kita yang faham begitu. Oh, kalau aku kata aku ni beriman, ialah Allah tu satu, tak boleh sembah selain Allah. Kita faham begitu tentang akidah. Namun di dalam agama kita ini mengajarkan kepada kita bahawa iman bukan hanya semata-mata tentang apa yang kita yakin dalam hati kita. Kan, iman ni kita akan faham ia sebagai rukun iman kita. Okey, rukun iman ada berapa? Ini macam sekolah tadika tanya. Rukun iman ada berapa? Tadi pagi pun saya dah tanya dalam kuliah saya. Rukun iman ada berapa? Boleh saya lihat jawapan daripada para penonton di situ jika ada. Apa yang suka Nora? 6, okey. Kak Som jawab, rukun iman ada 6. Liza jawab, rukun iman ada 6. Okey, Kak Rohaya kita rukun iman ada 6. Ada nak kata 7? Okey, Mas Niza, rukun iman itu ada 6. Apakah ia? Boleh senaraikan? Nanti admin saya akan paparkan jawapan anda. Okey, ramai yang jawab 6. Kak Noh jawab 6. Okey. Sesiapa sajalah, mungkin Mas Niza, Kak Som kita di situ. Okey, mungkin Salmi, rukun iman kita ada 6, apakah ia? Oh, Bunga Mawar, Assalamualaikum Ustazah, salam hormat dari Masjidil Haram, Masya Allah. Mohon doanya ya untuk kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada saya dengan kesihatan. Doakan untuk saya ya, Bunga Mawar di sana. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami menerusi Facebook di Masjidil Haram. Terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Okey, Kak Som di situ percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab, hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, baik. Terima kasih Kak Som atas jawapannya, betul. Baik, kita selama ini kita faham rukun bila kita ni menjadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah, 6 perkara ni saja yang kita letakkan dalam hati kita. Okey, kalau saya kata saya orang beriman, inilah 6 ni lah, apa lagi yang saya nak? Betul kan? Dah cukuplah itu saja. Namun, kita jangan lupa, agama ini juga merangkumi satu lagi rukun, iaitu rukun Islam.
di mana rukun iman tersebut direalisasikan menerusi rukun Islam kita. Tadi rukun imannya ada 6. Okey, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 6 juga. Lima. Okay, kita ada rukun Islam kita yang 5, di mana kita merealisasikan agama kepercayaan menerusi rukun Islam kita yang 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Solat fardu kita yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Namun bukan 5 ini sahaja ya. Bila kita kata kita nak merealisasikan keimanan itu, kita ada banyak perkara yang perlu kita lakukan bagi merealisasikan keimanan. Contoh saya kata, berbakti kepada kedua ibu ayah kita, itu juga adalah amal. Itu juga adalah ibadah yang kita lakukan bagi merealisasikan keimanan kita, untuk menunjukkan bahawa kita adalah orang yang beriman kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku baik kepada kedua ibu ayah kita. Bagi mereka yang bersuami, mereka ni perlu menjadi seorang isteri yang taat kepada suaminya. Ini juga perintah Allah, perintah Rasulullah yang mana kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Kenapa kita lakukan hal yang sedemikian? Itu jangan lupa ya, itu adalah amal ibadah kita. Setiap apa yang kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ia adalah hal yang berkait rapat dengan ibadah. Kerana kita lakukan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk soal kasih sayang. Okey? Termasuk soal kasih sayang kita. Itu antaranya yang saya letakkan di slide saya di sini untuk kita menjaga hubungan sesama manusia dengan memupuk rasa kasih dan sayang. Itu juga menjadi amal soleh kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Kerana bila kita ni saling berkasih sayang antara satu dan yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran nikmat kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa dalam surah Ali Imran ayat 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian menjadi orang yang beriman di mana kalian adalah orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah bermakna berpegang teguh dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi orang yang berpecah belah. Ini maknanya perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang saling berkasih sayang, yang bersama-sama berada di bawah di atas jalan Allah ini dalam keadaan yang bersatu. Bukan dalam keadaan yang bercerai-berai. Kemudian Allah ingatkan kepada kita, wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi alaikum, nikmat Allah ke atas kalian, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, di mana kalian dahulu saling bermusuhan sebelum agama Islam datang. Kita lihat apa yang berlaku di Makkah, apa yang berlaku di Yathrib contohnya. Okey, iaitu Madinah sekarang ini. Masyarakatnya masing-masing hidup syok sendiri. Maaf saya guna ayat itu ya. Kenapa saya kata syok sendiri? Sebab semua tu mereka ni bangga dengan apa yang mereka ada. Mereka sombong dengan status, dengan kekayaan. Hamba, orang kaya tak boleh campur. Kan? Jadi mereka ni walaupun kita kata kaya sama kaya, okey, ataupun miskin sama miskin, mereka tidak ada kesatuan hati. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Kan dulu kalian saling bermusuhan. Bila kalian memeluk agama Islam, kalian menjadi orang yang mana fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
kalian menjadi orang yang mana hatinya bersatu padu. Hatinya betul-betul penuh berkasih sayang. Bini'matihi, yang mana dengan nikmat Allah, kalian menjadi orang yang bersaudara. Kita dah tak kira dah keturunannya apa. Kan, kau boyan ke Jawa ke Jepun ke apa, kan kita tak kira lah. Yang penting kita Islam. Oh, kita dengar orang Islam, ya alhamdulillah. Muslim ya, Islam ya, kita suka. Kan kita nampak orang begitu kan. Dia tak ada, buat apa nak kawan dengan dia? Dia Cina lah. Dia tak ada, kita tak resis. Agama Islam tak resis. Kita tak kira. Yang penting kita nampak di situ, kita berada di atas satu agama. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat mereka semua sebagai saudara kita. Bila kita pergi, contoh kita pergi menunaikan ibadah umrah contohnya, kita akan jumpa dengan pelbagai macam bangsa, warna kulit, pelbagai logat bahasa lah ya. Kerana pelik bahasa apa, kita tak pernah dengar pun bahasa. Kita duduk dalam Masjidil Nabawi, contohnya Masjidil Haram, kita akan jumpa dengan ramai orang yang beriman kepada Allah yang mungkin selama ini kita tak pernah jumpa. Kan pelbagai macam perangai, kerana kan pelbagai macam. Tapi kenapa kita boleh duduk dalam satu masjid? Kenapa kita boleh duduk dalam satu saf? Kerana kita adalah orang yang beriman, yang saling bersaudara. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita itu tadi. Kalian menjadi insan yang bersatu hati kerana kalian berada di bawah nikmat Islam sehingga kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Okey? Baik, seterusnya kita lihat di sini. Namun bagaimana untuk kita merealisasikan persaudaraan itu? Okey, bagaimana kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita nak merealisasikan persaudaraan tersebut? Sebentar ya. Baik, kita lihat begini. Ketika kita ingin merealisasikan persaudaraan antara kita, ada 3 perkara yang boleh kita perhatikan di sini. Pertama, iaitu kita mencintai orang lain dari sudut kebaikan yang dibolehkan dan dalam melakukan ketaatan. Kemudian, sebagaimana dia suka bahawa kebaikan dan ketaatan itu ada pada dirinya sendiri. Ini yang tadi Nabi kata apa? Tidaklah kalian itu sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maknanya ialah kita suka satu perkara berlaku, perkara yang baik berlaku pada diri kita. Dan bila hal yang sama ada pada teman kita, saudara kita, kita suka juga. Ini namanya. Contoh, kita suka, okey, saya berikan satu keadaan ya. Kita suka pergi kuliah. Ataupun mungkin bagi orang lelaki, senang saya beri contoh, kita suka untuk solat berjemaah di masjid. Dan kita suka hal itu berlaku pada diri kita lah. Kita rasa alhamdulillah ya, saya dapat solat berjemaah. Alhamdulillah saya dapat pergi kuliah, ikuti pengajian. Kita suka itu berlaku pada diri kita dan kita rasa amat nikmat. Kerana bagi kita bila kita melaksanakan solat fardu berjamaah dan juga bila kita dapat hadir ke kuliah-kuliah ni kan, kita rasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa begitu. Dan kita inginkan situasi yang sama ada pada saudara kita. Inilah yang menyebabkan kita berusaha untuk mengajak teman-teman kita berada dalam keadaan yang sama sebagaimana kita. Keadaan yang baik, keadaan yang kita sebut sebagai mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula ajak teman-teman, jomlah pergi kuliah kan, bagus tau ustaz tu ceramah. Kan kat situ nanti dia terangkan kat kita gini kan. Saya duduk kuliah ni rasa tenang semua kan. Kita ajak teman kita. Itu kebaikan yang kita rasai dan kita suka jika teman kita dapat rasai, turut rasai apa yang kita rasai. Jadi inilah yang dipanggil sebagai keimanan yang ada pada diri seseorang.
Begitu juga mungkin kita adalah orang yang suka membaca Al-Quran dan kita rasa sungguh nikmat bila kita dapat membaca Al-Quran. Dan kita lihat teman-teman kita ni mungkin jarang membaca Al-Quran. Lalu kita pun ajak kan kawan-kawan kita, apa kata kita baca Quran sama-sama kan. Hari ini kau baca satu page lah, esok aku baca lagi satu page kan. Kita nak motivate kawan kita agar turut sama-sama membaca Al-Quran. Kawan kita kata, alamak aku tak ada masa tu kan. Tak apa, kau baca setengah pun tak apa. Kita bagi pada dia dengan satu idea begitu. Idea yang baik. Kenapa kita bersungguh-sungguh sedemikian? Kenapa kita kata, alah biarlah itu dia antara dengan Tuhan nak mengaji ke tak nak mengaji kita dah alhamdulillah kita dapat mengaji. Orang lain tak dapat mengaji tu dia pasal lah, tak payah nak ajak-ajak dia tak nak sudah. Kita tak begitu. Tapi kita usaha bukan? Kita usaha agar teman itu dapat juga merasai apa yang kita rasai ketika kita dapat membaca Al-Quran. Ini namanya kita memiliki kesempurnaan iman. Begitu juga. Okey, itu contoh yang pertama yang boleh kita lakukan untuk kita merealisasikan kasih sayang sesama saudara semuslim. Baik, yang kedua di sini, berusaha membantu saudaranya apabila melihat kekurangan dalam perkara kehidupan dan agama. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita akan lihat kesukaran, kekurangan ataupun keperitan yang dihadapi oleh saudara kita semuslim. Jadi pada waktu itu mungkin kita memiliki kelebihan di mana kita dapat menyumbang agar dia keluar daripada kesempitan hidup dia. Maka kita ke hadapan, kita bantu. Tanpa kita memikirkan, sebab nak bantu orang ni kita tak perlu fikir dia teman ke, dia bukan kawan ke, members bukan members ke apa kan. Kadang-kadang kita pun masalah juga, kata dia bukan members kita, apa nak tolong dia, bukan begitu. Tapi bila kita lihat dia seorang Muslim yang amat memerlukan bantuan, di sinilah datangnya rasa untuk kita membantu dia. Begitu juga mungkin dalam perkara agama, ada orang mungkin dia tiba-tiba dia datang pada kita kan, dia kata, Encik, saya ni first time masuk masjid ni. Tapi saya tak tahulah macam mana nak solat. Boleh tak kalau saya solat kat sebelah encik, kemudian saya ikut cara encik solat. Kita nampak begini kan, kita rasa kesian kawan ni. Kata, dia nak belajar tapi kalau saya tak tolong kan tak baik kan. Gitu kan. Kenapa kita ada rasa nak bantu dia? Kerana kita tahu ni adalah saudara kita semuslim yang perlu kita berikan tunjuk ajar, yang perlu kita bantu dia, yang dia perlukan kita pada waktu itu untuk memberikan guide, memberikan panduan kepada dia agar dia dapat solat berjemaah bersama-sama dengan kita. Kita kata, boleh, silakan awak solat kat sebelah saya sini. Kan, awak ikut je tak apa, first time kan, ikut je, so okey je macam tu kan. Kita tak adalah, tak ada masa saya nak ajar awak, saya pun sibuk lah, saya pun tak khusyuk ni nak ajar awak. Kita tak kata gitu, tapi kita tetap bantu dia. Ini yang kita kata, kita saling membantu dalam urusan agama. Itu antara contoh lah yang saya boleh berikan. Sebab kita ada banyak contoh yang saya rasa ramai di antara kita di sini yang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeza, yang saya yakin boleh dikaitkan dengan perbincangan kita pada malam ini. Okey, baik, seterusnya yang ketiga, bagaimana kita ingin merealisasikan kasih sayang antara sesama Muslim itu tadi, ialah dengan segera menunaikan hak-hak saudaranya. Okey, hak saudara kita semuslim ada berapa? Soalan. Itu soalan. Hak saudara kita semuslim ada berapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya pernah sebutkan, siapa yang biasa ikuti pengajian e-hadis, saya ada satu slot tu, ada satu bulan tu, saya sebutkan tentang hal ini. Catat ke tidak? Saya yakin ada teman-teman kita, dia ada satu buku khas untuk e-hadis tau. Dia letakkan catatan di situ kan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ada catat tak? Kalau catat, letakkan di ruangan komen. Ada berapa hak saudara Muslim kita yang perlu kita tunaikan? 5. Izzah kata 5, Kak Som kata 6. 5 ke 6 tu? Jangan confuse ya, rukun iman, rukun Islam. Itu dah settle lah perbincangannya. Okey, Zahira. Zahira kata 6. Kak Zah kata 6 juga. Okey, majority wins Okey. Kak Nur kata 6. Ada yang lain nak jawab sebelum saya masuk kepada perbincangan hadis itu?
Ada tak yang nak sebut 7 ke 10 ke 18 ke 15? Letak je. Tak apa. Okay, Fiza kata 6. Okey, baik. Saya ambil jawapan majoriti. Kak Aisyah juga sebutkan 6 di sana. Terima kasih kepada semua. Tak ada orang lelaki ke yang nak jawab? Semua orang perempuan di sini. Masya-Allah, tabarakallah. Rajin betul muslimah-muslimah kita ya. Ada di kalangan muslimin yang ni segan nak jawab, takut salah gitu kan. So, kita ada semua ramai yang memberikan jawapan 6 di sana. Baik, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim ke atas saudara muslimnya yang satu lagi ada 6. Okey, apakah ia? Pertama, sebut satu-satu di situ. Letakkan di ruangan komen. Pertama. Okey, ada 6 kan? Baik, pertama apa dia? Dah. Mana pergi semua? Pertama apa Beri salam. Sampai sesalah-salah dia type. Nak cepat sangat tu. Beri salam, ucapkan salam. Baik, Nabi SAW bersabda yang pertama di kalangan para sahabat, mereka tanya kepada Nabi, bila Nabi kata apa? Hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim ada 6. Mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ia? Nabi SAW pun menjawab, Nabi kata apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, hendaklah kamu mengucapkan salam kepada dia. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika dia mengundang kamu ke rumahnya ataupun apa-apa majlis yang baik, maka hendaklah kamu menjawab undangannya, maknanya hadiri undangannya. Dan yang ketiga, wa izastansahaka fansahla. Jika dia datang kepada kamu, minta nasihat daripada kamu, berikanlah kepada dia dengan nasihat. Nasihat yang baik ya, bukan nasihat yang tidak baik. Baik, yang keempat, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Dan jika dia bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kamu mendoakan kepada dia dengan keberkahan. Keberkahan ni maknanya ialah kita sebut yarhamukallah untuk orang yang bersin itu tadi. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit, hendaklah kamu ziarahi dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia, hendaklah kamu ikuti. Maknanya fattabi'hu macam mana saya nak terjemah ya. Fattabi'hu, ikutilah dia, bukan ikutilah masuk dia yang lahat itu lain cerita. Ikutilah dia maknanya kita hantar jenazahnya, ikuti permakaman jenazahnya. Okey, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di sini bila kita kata segera menunaikan hak-hak saudara itu tadi, jika ada 6 perkara itu tadi berlaku, maka perlulah kita untuk bersegera menunaikan hak tersebut kepada saudara kita. Ada banyak lagi hak-hak yang lain yang perlu kita ambil perhatian. Mungkin kita ada berhutang dengan saudara kita, bayar hutang itu dengan segera mengikut kepada tempoh perjanjian yang telah disepakati, kerana itu hak untuk kawan kita. Kalau kita ada pinjam periuk belanga, kan? Kita ada pinjam laptop, apa-apalah, bukan semata-mata mestinya duit ya, apa-apa barang. Ataupun jika kita ada berjanji tentang sesuatu perkara kepada teman kita, maka ia perlu ditunaikan dengan segera mengikut kepada perjanjian yang telah disepakati. Ini yang kita panggil sebagai segera, okay, untuk kita menunaikan hak-hak saudaranya. Kerana kalau kita menunda-nunda sampai kita lupa, 20 tahun akan datang pun kita tak buat apa yang perlu kita lakukan, ia akan menimbulkan rasa tidak enak pada diri kita dan juga teman itu, kan? Dia mula-mula baik, tapi kerana kita tak menunaikan hak saudara kita itu tadi, akhirnya dah bermasam muka, akhirnya dah tak bertegur sapa. Kerana kena ingat begini, antara amalan masuk syurga, okey, saya datangkan kepada anda dengan satu lagi hadis di sini.
Antara amalan masuk syurga yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nabi kata begini, faman ahabba ayyuzahzaha anin nar. Siapa yang suka dirinya bebas dari api neraka dan dia ingin masuk ke dalam syurga Allah, wa yudkhalal jannah. Apa yang perlu dia buat? Faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia menemui kematiannya dalam keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Okey, wal ya'ti ilan nas, bukan itu saja ya, bukan tentang keimanan kita semata-mata. Kalau kita baca tadi di perenggan yang awal itu, Nabi sebutkan hendaklah kita bertemu dengan Allah, maknanya kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan kita beriman kepada hari kiamat. Itu tentang keimanan yang ada dalam hati kita. Tetapi kita nampak cantiknya hadis ini menunjukkan bagaimana muamalah kita ataupun bagaimana hubungan kita sesama saudara kita. Iaitu Nabi sebutkan wal ya'ti ilan nas allazi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan hendaklah dia memberikan sesuatu kepada orang lain sebagaimana dia suka orang lain memberikan kepadanya. Maknanya kalau kita suka orang itu menunaikan hak kita dengan segera, kita juga perlu melakukan perkara yang sama kepada teman kita. Kalau kita suka orang bercakap baik tentang diri kita, maka kita juga perlu bercakap baik tentang orang lain. Kalau kita suka dilayani dengan baik oleh orang lain, maka itulah juga yang perlu kita lakukan kepada orang lain. Ini kita panggil sebagai hak yang perlu ditunaikan kepada saudara kita sebagai bukti keimanan kita dan juga kasih sayang yang ada dalam diri kita kepada sesama Muslim. Baik, seterusnya. Kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang itu tadi? Tujuannya begini, supaya ianya menghapus rasa dengki kita antara satu dan yang lain. Bila jiwa kita penuh dengan kasih sayang, kecintaan, kan, kita tak ada rasa nak iri hati, tak ada rasa nak dengki, tak ada rasa nak tikam belakang, kerana jiwa kita penuh dengan kecintaan tu tadi. Bila kita nak buat sesuatu yang menyakitkan teman kita, kita akan rasa, takkan saya nak buat gitu kan, tak baik. Sebab kita sayang kawan kita itu. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab itu Nabi kata kepada kita begini, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling berdengki, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi maaf saling membelakangi ni maksudnya ialah satunya tengok lain, satu tengok lain. Okey. Dia tak tengoklah sebab dia gaduh kan, dah masam muka, nampak je dia duduk sana, dia kat situ, kita pun tengok. Jangan tengok, malas nak tengok muka dia. Ini kita panggil sebagai saling membelakangi. Jadi Nabi larang perkara-perkara ini ada pada diri kita. Dan Nabi ingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Bagaimana kita nak jadi orang yang tidak saling membenci? Bagaimana kita ingin jadi orang yang tidak saling berdengki? Bagaimana kita ingin jadi orang yang tidak saling membelakangi? Itu tadi, tidak lain dan tidak bukan, ialah dengan saling berkasih sayang. Ia tetap balik kepada kasih sayang kita kepada saudara kita itu tadi. Kerana bila adanya kasih sayang itu, tidaklah ada rasa hal-hal yang tidak baik dalam hati kita untuk kita lakukan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang kita panggil sebagai kesan keimanan dalam hubungan sesama insan. Bila jiwa seseorang ia penuh dengan kasih sayang sehingga tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa nak membelakangi, nak tikam kawan kita, kan, kalau bahasa sekarang kata backstab lah ya, nak backstab ke apa, tak ada rasa tu semua. Alhamdulillah, inilah yang Nabi SAW berikan gambarannya sebagai kesan kasih sayang yang wujud sesama kita. Iaitu Nabi kata apa? Mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ada tiga
yang Nabi SAW sebutkan di sini. Perumpamaan orang yang beriman dalam keadaan dia nak saling berkasih sayang itu tadi, wa tarahumihim, iaitu saling belas ihsan, berbelas kasihan, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut. Nabi sebutkan ia seperti satu jasad. Masalul jasadi. Kenapa begitu? Nabi sebutkan begini. Izashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Bila orang-orang yang beriman, mereka ini ada kasih sayang, belas ihsan, berlemah lembut. Okey, Nabi berikan satu perumpamaan, mereka ini umpama satu jasad. Saya buat macam inilah. Lawa tak orang tu. Mudah-mudahan lah ya. Dia kurus kering macam saya juga. Orang ini ya. Dia seperti satu jasad. Satu jasad yang mana Nabi kata apa? Bila satu anggotanya sakit, maka seluruh anggota itu akan turut merasai kesakitannya. Yang mana dia tak boleh tidur malam dan dia rasa demam. Begitulah keadaan diri kita. Bila kita sayang saudara kita, kita ada rasa ihsan, rahmah, kita ada rasa lemah lembut dalam diri kita untuk insan yang ada di sekitar kita ini. Kalau kita nampak seorang pada kawan kita ini dia mengalami kesusahan, kita juga akan turut merasai perkara yang sama. Ini yang orang Melayu selalu kata apa? Cubit peha kiri, peha kanan terasa. Terbalik ke? Betul lah ya, saya rasa betul. Cubit peha kanan, peha kiri terasa. Begitu kan? Padahal peha kiri itu tak dicubit. Tapi kenapa terasa juga? Kerana ia satu tubuh yang kita ada pada diri kita sehingga ia turut merasai kesakitan itu. Jadi kalau teman kita sakit, contohnya kan, kita dengar kawan ni biasa datang kuliah bersama-sama dengan kita, dan tiba-tiba dia jatuh sakit. Kita pun rasa bagaimana? Rasa biasa-biasa saja. Tak ada rasa apa-apa. Yang sakit dia, bukan saya, Ustazah. Okey, aku tak ada rasa apa-apa. Kita mesti ada rasa, risau ya, kenapa dia sakit apa ya? Kita mesti ada rasa ingin tahu. Mungkin ada antara kita sampai tak boleh tidur malam. Sebab kita memikirkan tentang teman kita tu yang masuk hospital, contohnya kan. Kenapa dia macam mana ya, nanti esok macam mana ya dia. Kita macam kita fikir, dia sakit apa, kita dah risau. Betul tak? Ini yang Nabi sebutkan. Orang beriman, begitulah keadaan mereka. Bila mereka ini saling mengasihi, saling ada rasa ihsan antara satu dan yang lain, bila mereka ini jadi insan yang mana ada dalam hati mereka ada kelemah lembutan itu, apa-apa yang berlaku kepada teman mereka, mereka akan turut rasai. Dia sakit, kita turut akan rasa sakit. Kan, dia tak boleh tidur malam, kita pun tak boleh tidur malam. Dia pening kepala, kita pun pening kepala. Dia begitu. Padahal masalah itu bukan masalah kita. Masalah itu adalah masalah teman kita. Tapi kenapa kita turut merasainya? Kerana kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikut perintah Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita agar menjadi insan yang saling bersaudara itu tadi dengan penuh kasih sayang. Maka cantik agama ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan cari orang yang saling berkasih sayang ini nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di padang mahsyar kelak. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Pada waktu itu Allah akan tanya, ainal mutahabbun? Allah kata, ainal mutahabbuna bijalali? Di mana orang-orang yang saling berkasih sayang kerana keagungan aku? Iaitu orang yang berkasih sayang kerana Allah, kerana aku. Allah cari, Allah kata mana? Mana orang yang saling berkasih sayang kerana aku, kerana keagungan aku? Allah kata begini, uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Allah kata, aku akan payungi mereka, aku akan naungi mereka di bawah naungan aku pada hari ini, iaitu pada hari kiamat ini, di mana tidak ada naungan yang paling baik daripada naungan aku.
Allah berikan naungannya kepada kita, orang-orang yang beriman, di mana hatinya penuh dengan kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Keadaan inilah yang dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ada memberitahu kepada kita bahawa pada hari kiamat akan ada hamba-hamba Allah di mana mereka bukanlah di kalangan para nabi, bukan juga mereka ini di kalangan orang yang mati syahid, tetapi para nabi dan orang yang mati syahid amat cemburu dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami siapakah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadapan para sahabat. Nabi kata apa? Hum qaumun tahabbu bi ruhillah. Mereka adalah kaum, mereka adalah insan-insan yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka adalah insan-insan yang saling berkasih sayang kerana Allah, dan mereka itu bukanlah terikat dengan ikatan kekeluargaan, bukan juga mereka itu berkasih sayang kerana ada sebab-sebab harta, kerana diberikan harta kepada mereka. Sebab kadang-kadang kita sayang orang itu kerana dia family kita, betul tak? Kenapa awak sayang dia? Oh, sebab dia sepupu saya, sebab dia saudara saya kan. Orang kata blood, macam tu kan. Blood ustazah, mestilah sayang. Okey, kerana ada ikatan persaudaraan. Ataupun kenapa awak sayang dia? Sebab dia banyak bantu saya ustazah. Dia banyak bagi duit dekat saya kan. Saya susah, saya banyak terhutang budi daripada dia. Dalam situasi ini Nabi kata apa? Bukan kerana itu, tetapi mereka saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku kepada mereka? Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Fallah, demi Allah, inna wujuhahum lanurun. Sesungguhnya pada wajah-wajah mereka ada cahaya. Pada wajah-wajah orang yang berkasih sayang kerana Allah itu, kan, yang mana mereka ini melihat saudara mereka dalam keadaan penuh kasih sayang kerana Allah, di wajah mereka pada hari kiamat akan adanya cahaya. Dan Nabi kata apa? Wa innahum ala nur. Mereka, wajah mereka bukan sahaja bercahaya, tetapi mereka berada di atas cahaya. Wa la yakhafuna idza khafan nas wala yahzanuna idza hazinan nas. Mereka dalam keadaan yang mana tidak ada rasa takut sedikit pun, sedangkan orang ramai pada waktu itu, kita ingat ya, kita berada di padang mahsyar ini, ya Allah, amat dahsyat situasinya. Tapi Nabi kata, orang yang saling berkasih sayang tersebut, mereka dalam keadaan yang tidak takut, mereka juga dalam keadaan yang tidak bersedih, sedangkan di sekitar mereka ada ramai orang yang takut, ada ramai orang yang sedih. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang saling mencintai kerana Allah. Saya ingin pergi kepada pengajaran hadis kita pada malam ini. Ada 3 perkara penting yang ingin saya tekankan dalam perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, okey, kita lihat di sini. Setiap mukmin, iaitu kita lah, tak kira di kalangan lelaki maupun wanita, bila kita beriman kepada Allah, kita lihat dia sebagai seorang yang mukmin. Setiap mukmin perlu memiliki rasa kasih sayang terhadap insan di sekitarnya. Okey, itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka yang berkasih sayang kerana Allah, Allah berikan banyak keutamaan kepada mereka di hari kiamat kelak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang akan mengukuhkan hubungan sesama insan. Bila kita memiliki rasa kasih sayang kerana Allah itu tadi dalam hati kita,
kepada insan di sekitar kita. Ianya akan dapat mengukuhkan hubungan kita antara satu dan yang lain. Dia bukan saya kata dia tak akan bergaduh. Ya, kita pasti akan ada, saya suka guna perkataan ini. Kita ni kalau kawan-kawan mesti ada yang terpleot. Kan? Ada je yang orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Itu kan, itu suami isteri. Tapi kalau dengan kawan pun sama juga. Kita kalau dah duduk ramai-ramai, kalau kita dah kawan, tak kira lah kawan 10 tahun, 15 tahun, dia mesti ada satu part, ada satu insiden yang kita kecil hati, yang kita rasa terkilan, kenapa gitu, kenapa gini. Itu biasa. Okey, itu biasa, normal berlaku bila kita ni ada hubungan persahabatan, persaudaraan sama kita. Tetapi kenapa kita dapat menyatukan kembali, mengukuhkan kembali hubungan itu? Kerana kita adalah insan yang beriman kepada Allah, yang kita tahu kita perlu mengukuhkan hubungan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berbaik kembali. Okey? Baik, seterusnya yang terakhir, yang ketiga di sini. Tujuan Nabi SAW mengajarkan tentang kasih sayang ini ialah supaya kita dapat melenyapkan rasa iri hati, rasa dendam, benci dalam hati kita. Dalam hati ada taman. Okay? Dalam hati kita ni ada taman. Biarlah taman itu dihiasi dengan keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hilanglah rasa dendam, iri hati, benci sesama kita. Kerana Nabi SAW ingatkan kepada kita, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hamba Allah yang saling bersaudara, mereka adalah hamba Allah yang saling berkasih sayang. Tidak sedikit pun dalam hati mereka ada rasa dengki, dendam, iri hati dan ingin menghancurkan antara satu dan yang lain. Bila begitulah keadaan kita, benarlah, berimanlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiklah keimanan kita, sempurnalah keimanan kita. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Alhamdulillah selesai perbincangan kita selama setahun dan ini adalah pengajian kita, rancangan kita yang terakhir untuk tahun 2022. Mudah-mudahan insya-Allah jika panjang usia saya diberikan lagi peluang, mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi di tahun hadapan pada tahun 2023. Terima kasih untuk semua yang menyokong, untuk semua yang sentiasa setia bersama dengan rancangan e-hadis daripada tahun, saya dah tak ingat daripada tahun berapa kita bersiaran. Tapi yang penting, mereka yang sentiasa mengikuti pengajian ini daripada awal tahun hinggalah ke akhir tahun ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anda semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kasih sayang, keimanan sehingga kita mengakhirkan setiap apa yang kita ingin lakukan ataupun yang telah kita lakukan dengan sebaik-baik pengakhiran. Saya tutup pengajian kita pada malam ini, pengajian kita yang terakhir dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.